Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai. Okay, cikgu harap hari ini semua anak-anak murid sihat dan ceria. Okay, seterusnya kita pergi ke tajuk kemahiran proses sains yang seterusnya iaitu membuat inference. Okay, sebelum tu kita kena tahu apa itu membuat inference. Okay. Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian atau memberi sebab atau alasan sesuatu perkara itu berlaku. Membuat inference ni adalah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah, yang logik. Untuk menerangkan sesuatu pemerhatian atau memberi alasan kepada sesuatu pemerhatian yang berlaku lah. Kita tengok contoh kat sini. Dua orang murid. Ni ada dalam buku teks awak. Langit. Mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Kawan dia tanya. Kenapa pokok-pokok ni kelihatan hijau dan segar? Langit ni pun jawab. Mungkin dia bagi sebab lah kenapa pokok ni nampak hijau. Pemerhatian dia adalah pokok kelihatan hijau dan segar. Jadi inference dia, alasan kepada pokok tu kelihatan hijau dan segar. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Satu lagi. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Kemungkinan dua, dia punya alasan kenapa pokok kelihatan hijau dan segar adalah mungkin pokok disiram setiap hari ataupun mungkin pokok telah diberi baja yang mencukupi. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari dan mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi ialah inference terhadap pemerhatian dalam situasi ini. Alasan yang kita bagi ni adalah inference. Inference ni adalah alasan. Alasan yang nak menerangkan sesuatu pemerhatian. Itu adalah inference. Inference ni kalau nak senang ingat alasan. Sebab. Sebab kenapa pemerhatian tu macam tu. Seterusnya. Inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar. Mungkin yang kita buat tu betul. Kemungkinan inference yang kita buat tu pun kemungkinan tak betul. Ada sebab lain. Tak ada masalah sebab inference ni kita nak beri alasan kepada pemerhatian. Inference boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut. Mula-mula kita buat pemerhatian. Langkah pertama kita kena buat pemerhatian. Lepas tu kita nak bagi penerangan terhadap pemerhatian. Kita nak bagi alasan terhadap pemerhatian tadi. Dan bila pemerhatian bersama dengan alasan tadi, dengan inference tadi, bila kita gabungkan dia akan jadi kesimpulan awal. Kesimpulan awal tentang sesuatu pemerhatian yang dibuat. Kita tengok pemerhatian. Pokok ini kelihatan hijau dan segar. Itu adalah pemerhatian dalam cerita tadi. Yang dua orang murid tadi. Itu pemerhatian dia. Lepas tu ditambah dengan penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Ini adalah alasan. Alasan yang logik lah untuk pemerhatian ini tadi. Pokok ini disiram dengan air setiap hari. Jadi bila akhirnya digabungkan pemerhatian bersama inference tadi ataupun penerangan yang munasabah tadi, dia akan menjadi kesimpulan awal kepada sesuatu peristiwa atau situasi tu. Pokok ini kelihatan hijau dan segar kerana pokok ini disiram dengan air setiap hari. Yang ini adalah kesimpulan awal. Pemerhatian
bersama inference, dia akan jadi kesimpulan awal. Kesimpulan awal ni maksudnya kesimpulan daripada kita lah. Apa yang kita nampak, kita buat kesimpulan dulu. Tapi betul atau tidak, belum tentu lagi. Itu maksud kesimpulan awal. Kalau kesimpulan sahaja bermaksud selepas selesai penyiasatan atau pemerhatian yang dibuat dan kita akan dapat yang akhir dia, itu adalah kesimpulan. Kita dah tahu sebab apa, alasan dia. Okay, kita tengok contoh. Kalau tengok contoh gambar ni, kita tengok ada seorang lelaki, dia makan dengan sangat lahap dan gelojoh. Okey. Apakah yang dapat diterangkan daripada gambar ini? Okey, mula-mula tadi kita perlu pemerhatian dulu. Kita kena tengok dulu. Okey, pemerhatian dia. Seorang lelaki makan dengan sangat gelojoh. Okey, seorang lelaki makan dengan sangat gelojoh. Okey. Lelaki ini makan dengan gelojoh. Okey, ini pemerhatian. Kita nampak lelaki ini makan dengan gelojoh. Okey, kita nak tahu pula sebab apa dia makan dengan gelojoh. Okey, kita ambil pula yang langkah kedua, kita buat inference. Okey, kita bagi penerangan. Kita bagi penerangan kepada pemerhatian. Okey. Ataupun inference. Okey, mungkin telah 3 hari lelaki ini tidak makan. Logik. Okey, biasa orang yang dah lama tak makan, bila dia sebab dia dah terlampau lapar, bila dia nampak makanan, dia makan tu dengan lahap, dengan gelojoh. Okey. Apabila pemerhatian dicampurkan dengan inference, dia akan jadi kesimpulan awal. Okey, lelaki ini makan dengan gelojoh kerana telah 3 hari lelaki ini tidak makan. Itu contoh selepas pemerhatian dicampurkan, ditambah dengan inference dan dia akan menjadi kesimpulan awal. Okey. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi contoh. Okey, pemerhatian. Apa yang kita nampak dalam gambar? Yang ini kan. Lelaki ni berpeluh-peluh ni. Tak tahu kenapa. Okey, kita tengok dulu pemerhatian. Lelaki ini berpeluh-peluh. Okey. Apa alasan yang kita boleh bagi bila kita nampak ni gambar ni, lelaki ini berpeluh-peluh? Okey, mungkin alasan berikan inference atau kenapa dia berpeluh-peluh ni. Mungkin hari sangat panas. Betul. Ataupun mungkin dia baru selesai bersenam. Betul juga. Kita dah selesai bersenam kan berpeluh. Ataupun ada orang kalau macam ini berpeluh-peluh ni, ada juga mungkin sebab dia panik. Resah, panik. Mungkin dia ada masalah. Ada juga. Okey. Dan kita tengok pemerhatian ditambah dengan inference, dia akan menjadi kesimpulan awal. Okey, lelaki ini berpeluh-peluh kerana hari sangat panas. Okey, atau lelaki ini berpeluh-peluh kerana dia baru selesai bersenam. Okey. Ini akhir sekali. Contoh, okey. Apakah pemerhatian yang dapat dilihat? Okey, kita tengok ni. Kita nampak sebatang pensel patah. Okey. Pemerhatian dia, pensel patah. Ataupun kita nak tulis sebatang pensel patah pun boleh. Okey, dia punya inference. Okey, penerangan munasabah. Kenapa pensel ni patah? Mungkin pensel terjatuh. Atau mungkin pensel dibaling dengan kuat. Baling dengan kuat patah. Mungkin juga. Okey, dan kesimpulan awal dia adalah pensel patah kerana pensel terjatuh. Ataupun pensel patah kerana dibaling dengan kuat. Okey, sekarang ni bila kita sebut inference ini adalah alasan. Alasan kepada pemerhatian. Macam inilah. Pemerhatian pensel patah. Kita nak bagi alasan.
kenapa pensel ni patah. Perkara situasi tu berlaku, kita tak nampak macam mana pensel ni boleh patah. Tapi kita bagi satu sebab yang logik. Yang mungkin kenapa pensel ni patah, mungkin pensel ni jatuh. Boleh patah. Okay, ataupun pensel ni ada orang baling. Baling dengan sangat kuat, mungkin kena dinding pun boleh juga patah. Okay. Okay, setakat tu saja. Yang penting kita tahu membuat inference tu adalah kita memberikan alasan kepada sesuatu pemerhatian. Okay, dan alasan itu adalah penerangan yang munasabah. Yang logik. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.